Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muallim Afnan. Okey, sebelum mulakan kelas, kita baca dulu doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey. Okey, mula-mula buka dulu buku teks bahasa Melayu muka surat 7. Hari ini kita masuk dengan unit yang kedua. Okey, muka surat 7 dah buka. Okey, Muallim tutup semua mikrofon semua orang supaya biar Muallim je yang bercakap dulu, Muallim terangkan dulu. Nanti kalau ramai sangat yang buka mic, nanti suara Muallim tenggelam dan awak pun tak dengar. Okey, muka surat 7. Siapa yang tak ada buku teks boleh tengok di depan, boleh tunjukkan. Okey, hari ini minggu lepas kelas sebelum-sebelum ni kita dah habis dengan unit yang pertama. Hari ini kita masuk dengan unit yang kedua iaitu kejayaan keluarga, unit kedua. Kejayaan keluarga. Okey, hari ini kita tengok gambar kat depan ni. Di gambar kat depan ni ada gambar apa? Tengok dia bagi tajuk ni. Haji Abdul Karim pemborong beras. Itu nama dia, Haji Abdul Karim. Okey, sekarang ni Muallim nak awak dengar dulu cara Muallim membaca. Kita tengok, kita nak membaca, kita kena baca dengan sebutan yang betul dan juga intonasi yang sesuai. Macam awak dengar lagu, macam mana lagu kan dia ada dia punya nada. Sama juga kita nak membaca. Awak tak boleh baca mendata je. Ada masa nada tu kena tinggi, kena rendah. Okey, awak perhatikan je dulu macam mana cara Muallim membaca. Kita baca dengan intonasi yang betul dan nada yang sesuai. Okey, tajuk dia kejayaan kita bersama. Tuan Haji Abdul Karim, Datuk Nabila seorang usahawan. Beliau mempunyai sebuah kedai borong beras di Besut, Terengganu. Okey, kita tengok dialog antara tiga orang ni. Antara datuk dia, Nasri dan juga Nabila. Okey, ni datuk dia. Ini Nabila dan ini Nasri. Okey, kita tengok yang pertama, dialog yang pertama. Yang warna pink ni, warna merah jambu ni, Nabila yang bercakap. Nabila bercakap. Tengok. Wah, ramainya pelanggan Datuk. Ya Nabila, mereka datang untuk membeli beras. Bolehkah saya membantu Datuk? Kalian boleh membantu Datuk. Nabila hendak membantu apa? Saya mahu membantu ibu melayan pelanggan. Abang pula mahu membantu nenek di kaunter. Jadi Datuk dia pun cakap sebabkan Nabila dengan Nasri nak bantu Datuk dia pun cakap terima kasih Nabila dan Nasri kerana membantu Datuk. Jadi abang dia pun yang baju kuning ni pun cakap sama-sama Datuk, kita satu keluarga mestilah saling membantu. Betul Nasri, kejayaan keluarga ialah kejayaan kita bersama. Itu cara kita membaca dialog. Awak tak boleh membaca wah ramainya pelanggan Datuk. Tak boleh macam awak bercerita, nak tahu tak minggu lepas aku pergi kedai. Nada dia sama dekat sini. Wah, kata seru yang digunakan untuk menyatakan perasaan teruja. Wah, ramainya pelanggan Datuk. Itu cara dia. Awak tak boleh baca wah ramainya pelanggan Datuk. Wah, teruja. Wah, ramainya pelanggan Datuk. Itu cara membaca yang betul. Okey, tengok kat bawah ni. Dia cakap apa? Mendengar dan menyebut ayat majmuk. Siapa ingat lagi apa itu ayat majmuk? Ayat tunggal dan ayat majmuk. Ayat yang macam mana? Siapa ingat? Ke dah lupa dah?
Ayat tunggal ni ayat macam mana? Tengok kat depan ni. Tengok Muallim tunjukkan balik ayat tunggal. Ayat tunggal ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Tengok contoh ayat dia. Adam sedang membaca buku. Adam ni subjek, ada satu subjek. Membaca buku ini predikat. Predikat ni keterangan, ada satu. Jadi itu ialah ayat tunggal. Kalau ayat majmuk pula, dia mengandungi dua atau lebih ayat tunggal di dalam satu ayat. Dia pun mempunyai dua atau lebih subjek, dua atau lebih predikat. Dan dalam ayat tunggal ni, ia ada kata hubung. Contoh kata hubung, atau, dan, kecuali, lalu, sambil, tetapi, yang, apabila. Bila ada perkataan ni je dalam suatu ayat, itu ialah ayat majmuk. Bila ada kata hubung je, itu ialah ayat majmuk. Okey, tengok yang dalam buku teks tadi macam mana. Yang pertama dia bagi Tuan Haji Abdul Karim Datuk Nabila seorang usahawan. Ini ayat tunggal ke ayat majmuk? Ayat tunggal. Itu ayat tunggal, dia tak ada kata hubung. Yang kedua pun sama. Beliau mempunyai sebuah kedai borong beras di Besuk, Terengganu. Ini pun ayat tunggal. Dia tak ada kata hubung. Yang kedua, wah, ramainya pelanggan Datuk. Ni ayat tunggal ke ayat majmuk? Ada kata hubung tak? Kalau tak ada kata hubung, itu ialah ayat tunggal. Betul, Isyak Iman. Yang kedua, tak apa, buka mic. Muallim nak tanya soalan ni, boleh jawab. Boleh buka mic, siapa nak jawab soalan, boleh jawab. Okey, yang seterusnya, ya Nabila. Ini ayat tunggal. Satu subjek, satu predikat. Mereka datang untuk membeli beras. Ini ayat tunggal ke ayat majmuk? Tunggal. Ayat majmuk. Betul, ayat majmuk. Sebab apa? Sebab ada kata hubung. Ni ada untuk. Untuk tu kata hubung. Okey, yang seterusnya. Saya mahu membantu ibu melayan pelanggan. Ini ayat tunggal ke ayat majmuk? Majmuk. Tunggal. Ayat tunggal, betul. Dia tak ada kata hubung. Okey, yang kedua. Abang pula mahu membantu nenek di kaunter. Ayat tunggal ke ayat majmuk? Ayat majmuk. Tunggal. Ayat tunggal. Dia tak ada kata hubung pun. Dia tak ada kata hubung pun dalam ni. Okey, yang seterusnya. Tengok, kejayaan keluarga ialah kejayaan kita bersama. Ayat tunggal ke ayat majmuk? Ayat tunggal. Ayat tunggal. Ayat tunggal. Dia tak ada kata hubung. Okey, boleh jelas setakat ni ayat tunggal dan ayat majmuk kita dah belajar dah ni. Okey, tengok pula muka surat 8. Okey, sekarang ni tadi awak dah dengarkan Muallim baca. Sekarang ni Muallim nak pilih dua orang untuk baca petikan ni dengan nada yang betul, dengan intonasi yang betul. Okey, Ustaz nak pilih Umar Koyum boleh? Umar Koyum boleh buka mic? Umar baca boleh petikan ni? Muka surat 8. Boleh Umar? Tajuk dia Kilang Batik Nenek. Umar Koyum boleh baca? Umar? Okey, dengar, tak apa, dengar Muallim baca ni. Nanti awak berlatih. Kilang Batik Nenek, tajuk dia. Puan Haja Aminah, nenek kepada Nabila dan Nasri, mempunyai kilang batik. Nabila dan Nasri membantu penjualan batik nenek mereka. Okey, tengok perenggan pertama. Yang atas ni. Nabila dan Nasri menghias kedai nenek dengan cantiknya. Kain batik pula disusun dengan kemasnya untuk menarik hati pelanggan. Nabila menyambut mesra pelanggan yang datang. Dia memberikan risalah kepada pelanggan. Yang kedua bawah ni. Promosi batik diadakan di kedua-dua cawangan kilang batik nenek, iaitu di Terengganu dan di Pahang.
Setiap anggota keluarga turut membantu. Masing-masing telah mengetahui tugas yang perlu dilakukan. Nenek tersenyum dan bangga melihat setiap anggota keluarganya bekerja sama. Okey, itu cara kita membaca. Okey, dalam petikan ni, tajuk dia Kilang Batik Nenek. Dia bagi tahu Nenek Nabila dan Nasri ni, nama Nenek dan Nabila ni Puan Hajah Aminah ada kilang batik. Dia ada kilang batik dan kedai ni. Nenek dia ada jual kilang batik. Dia menjual batik-batik pakaian. Ni pakaian baju batik. Nabila dan Nasri ni dia bantu nenek dia menghias kedai dengan cantiknya. Kain batik disusun dengan kemas. Kenapa nak susun dengan kemas? Untuk menarik hati pelanggan. Nabila ni pula dia menyambut pelanggan yang datang. Tengok dia bagi risalah. Tengok dia memberikan risalah kepada pelanggan. Promosi batik diadakan apa dia? Risalah tu apa? Risalah tu apa ni yang kertas yang dia pegang ni? Maksudnya. Risalah ni kertas ni kertas ni. Kertas tentang kilang batik nenek. Apa yang dia orang jual. Promosi batik diadakan di kedua-dua cawangan kilang batik nenek. Nenek dia ni ada 2 cawangan kilang batik. Satu di Terengganu, satu di Pahang. Jadi tengok setiap anggota keluarga turut membantu. Masing-masing telah mengetahui tugas yang perlu dilakukan. Nenek dia ni bila tengok cucu-cucu dia semua bantu dia, semua tolong dia, nenek tersenyum dan bangga. Okey, sekarang ni mari kita cuba menjawab soalan pemahaman. Soalan pemahaman tu soalan yang macam mana? Okey, tengok kat depan ni. Soalan pemahaman, awak dah belajar dah ni. Soalan pemahaman, contoh dia, siapakah yang mempunyai kilang batik? Okey, kalau soalan pemahaman, soalan dia bila dia bagi soalan je, jawapan dia semua ada dalam petikan. Semua ada dalam petikan ni. Dalam petikan muka surat 8 ni, jawapan dia semua ada dalam sini untuk soalan pemahaman ni. Okey, mari kita cuba jawab soalan. Soalan yang pertama, siapakah yang mempunyai kilang batik? Okey, kata tanya siapakah ni nak tanya pasal apa? Siapa ingat lagi? Siapa ingat lagi? Kita dah belajar dah ni. Apa? Siapakah ni nak tanya apa? Nak tanya pasal orang ke? Nak tanya pasal sebab ke? Nak tanya bilangan ke? Benda? Bukan. Benda apakah? Kata tanya apakah, nak tanya pasal benda. Kalau siapakah nak tanya pasal manusia. Orang. Pandai Akilah. Ingat, siapakah, kata tanya siapakah untuk bertanya soalan. Contoh dia awak tanya, siapa nama awak? Nama orang tu. Jadi soalan dia, siapakah yang mempunyai kilang batik? Jadi nama orang. Siapa yang mempunyai kilang batik? Cuba tengok dalam petikan ni. Jawapan dia ada dalam sini. Mana jawapan dia? Nenek. Siapa? Nenek. Pandai nenek. Kenapa nenek? Sebab dalam petikan ni dia dah bagi tahu. Nenek kepada Nabila dan Nasri mempunyai kilang batik. Jawapan dia ada pada ayat yang pertama. Jadi kalau awak nak tulis, awak tak boleh tulis jawapan. Okey, jawapan dia nenek Puan Hajah Aminah kan nama dia. Puan Hajah Aminah. Awak tak boleh tulis macam ni. Macam ni salah. Puan Hajah Aminah ni jawapan dia. Sebelum awak tulis jawapan, awak kena salin dulu petikan soalan. Kena salin yang petikan soalan ni. Yang mempunyai kilang batik. Kalau kata tanya ke depan ni tak perlu ambil. Ambil sini terus. Yang mempunyai kilang batik. Itu baru jawapan dia. Yang mempunyai kilang batik ialah yang mempunyai kilang batik ialah Puan Hajah Aminah. Itu jawapan dia. Siapakah untuk orang? Jawapan dia Puan Hajah Aminah. Awak tak boleh tulis terus jawapan dia. Awak kena salin dulu petikan ni. Yang kata tanya ni tak perlu ambil.
perlu ambil yang kata tanya ni. Awak ambil petikan ni. Tulis juga ke? Kena tulis petikan ni. Kena salin balik petikan dia. Tak boleh tulis jawapan. Awak tak boleh Punya buat. Awak tak boleh terus macam banyak ni. banyak. Awak tak boleh buat jawapan macam ni. Macam ni salah. Tak boleh. Awak kena salin dulu petikan ni. Baru tulis jawapan dia. Malim lah. Malim. Malim. Tengok kat depan ni. Tengok kat depan ni Farisha. Tak ada kat situ. Ni kita jawab sama-sama je. Okey, itu soalan yang pertama. Okey, soalan kedua. Mengapakah kain batik disusun dengan kemas? Mengapa untuk tanya apa? Siapa untuk tanya orang? Mengapa untuk tanya? Ingat lagi? Tanya sebab. Ingat, mengapa untuk tanya sebab. Dia tanya mengapa kain batik disusun dengan kemas. Sebab apa kain batik disusun dengan kemas? Okey, jawapan dia apa? Cuba tengok dalam petikan. Jawapan dia ada je dalam petikan ni. Awak cari kat sini. Apa? Jawapan dia. Tadi. Apa jawapan dia? Mengapa kain batik disusun dengan kemas? Jawapan dia ada dalam petikan. Kat sini, cari je sini. Kain batik. Disusun dengan kemas. Jawapan dia sebab apa? Tengok. Sebab Ni ayat dia. Disusun dengan kemas. Untuk apa? Untuk menarik pelanggan menarik hati menyambut. pelanggan. Itu jawapan dia. Ingat soalan pemahaman, jawapan dia ada je dalam petikan. Dia tanya mengapa? Sebab kain disusun dengan kemas. Jawapan dia, kain batik disusun dengan kemas untuk menarik hati pelanggan. Jadi sebelum awak tulis jawapan, awak kena salin dulu petikan soalan ni. Kenyataan dia. Mengapakah ni tak perlu ambil yang pertama ni. Kata tanya tak perlu masukkan dalam jawapan. Bila suruh sini. Jadi awak salin balik petikan ni. Kain batik. Surat 8. Kain batik disusun dengan kemas untuk menarik hati pelanggan. Dekat buku aktiviti ke? Tak ada dalam buku aktiviti. Tengok je kat depan ni. Ini cara muallim mengajar awak cara untuk menjawab soalan pemahaman. Tengok je kat depan ni, tak ada dalam buku. Tengok je kat sini. Jawapan dia awak tengok dalam buku teks muka surat 8. Ini muallim nak ajar je dulu. Nanti lepas ni awak buat sendiri. Okey, soalan yang ketiga dia tanya apakah? Apakah untuk tanya apa? Untuk tanya benda. Apakah ni? Apakah yang diberikan oleh Nabila kepada pelanggan? Nabila bagi apa pada pelanggan? Tengok. Dia bagi apa? Ni jawapan dia. Memberikan risalah. Jadi jawapan dia awak kena tulis apa dulu? Kena salin dulu petikan ni. Baru tulis dia jawapan. memberikan risalah. Pun boleh juga. Nabila memberikan risalah kepada pelanggan. Macam mana awak tahu jawapan dia? Jawapan dia ada dalam petikan ni. Cuma cari saja. Okey, soalan yang keempat. Di manakah promosi batik diadakan? Di manakah untuk tanya tempat? Okey, jadi jawapan dia kat mana? Mana promosi diadakan? Tengok dalam petikan ni. Promosi batik diadakan di kedua-dua cawangan kilang batik nenek iaitu di Terengganu dan di Pahang. Jadi jawapan dia awak kena salin dulu petikan. Baru awak buat jawapan dia. Promosi batik diadakan, dia bagi tahu mana? Di kedua-dua cawangan iaitu di Terengganu dan di Pahang. Diadakan di Terengganu dan Pahang. Okey, soalan yang terakhir. Bagaimanakah perasaan nenek apabila melihat setiap keluarganya bekerja sama? Bagaimana untuk tanya apa? Bagaimana untuk tanya? Senyum. Nenek senyum. Bagaimana untuk tanya cara? Okey. Bagaimana perasaan nenek dia? Nenek dia rasa apa ni? Senyum. Senyum dan Bangga. Jadi awak kena tulis. Sebelum tulis jawapan, salin dulu petikan dia. Kat mana? Kat sini tu. Perasaan nenek apabila melihat setiap anggota keluarga bekerjasama ialah nenek dia
adalah tersenyum dan bangga. Itu cara untuk menjawab soalan pemahaman. Ingat, soalan pemahaman jawapan dia ada dalam petikan. Awak hanya perlu cari sahaja. Dan nak jawab soalan, awak kena salin dulu petikan dia. Baru buat jawapan. Tak boleh letak jawapan terus. Boleh jelas setakat ni? Boleh. Ada sesiapa nak bertanya soalan? Ada siapa nak tanya soalan? Boleh jelas? Saya. Ya, Farisha nak tanya apa? Boleh dekat buku ni ke? Ustaz dah cakap tadi, jangan tulis. Tengok kat depan sahaja. Mu'alim mengajar. Nanti Mu'alim akan bagi kerja rumah. Boleh Farisha? Dengar je Mu'alim ajar. Boleh? Okey, ada sesiapa nak tanya soalan lagi? Okey, tak ada lagi. Ada. Okey, kalau tak ada, tengok pula muka surat 9. Hari ni Mu'alim jawab cara untuk menulis, membina ayat. Awak dah banyak bina ayat kan? Tengok kat depan ni. Muka surat. Okey. Okey, usaha gigih Datuk. Anugerah yang Datuk terima sungguh banyak. Tahniah Datuk. Terima kasih. Semua anggota keluarga telah banyak membantu Datuk hingga Datuk berjaya. Okey, tengok dalam gambar ni. Ada 4 keping gambar yang diberikan. Yang pertama, gambar pertama ni dia pasal apa? Baca frasa dia. Frasa apa ni? Menampalkan iklan. Yang kedua, mengambil pesanan. Yang ketiga, Mengira jumlah. Yang terakhir, mata beras. Okey, sekarang ni mari Mu'alim ajarkan awak cara untuk membina ayat. Tengok kat depan ni. Okey, yang pertama untuk membina ayat. Ayat pertama, permulaan ayat awak kena letak frasa nama. Frasa nama ni maksud dia nama orang atau nama binatang atau nama benda. Yang kedua pula awak kena letak kata kerja. Kata kerja ni maksud dia sedang buat apa? Apa yang orang tu tengah buat. Dan yang ketiga awak masukkan keterangan. Untuk lagi panjang ayat dia, dengan siapa, di mana, kenapa, bagaimana. Okey, contoh dia. Okey, contoh dia yang pertama. Awak letak frasa nama. Contoh ayat, nama dia Syamil. Ustaz buat. Nama orang. Mula-mula letak nama. Syamil. Lepas tu yang kedua, sedang buat apa? Contoh dia, sedang membaca buku cerita. Lepas tu nak tambah lagi keterangan dengan siapa? Bersama kawannya. Di mana? Di dalam perpustakaan. Itu maksud dia. Mula-mula letak nama. Lepas tu dia sedang buat apa? Lepas tu awak letaklah keterangan. Nak bagi panjang dengan siapa, di mana, kenapa, bagaimana. Contoh yang kedua, Mak Leha. Siapa? Nama dia Mak Leha. Mak Leha sedang buat apa? Sedang menjahit baju. Okey, dengan siapa, di mana, kenapa jahit baju, bagaimana? Untuk diberikan kepada anaknya. Itu cara kita nak membina ayat. Okey, setakat ni semua faham tak? Jelas tak? Awak dah banyak bina ayat kan? Okey, kita tengok yang tadi. Jelas. Dalam buku teks tu, dia bagi menampalkan iklan. Jadi mula-mula kita letak dulu nama, frasa nama. Okey. Kita letak nama. Nama siapa ni? Nama, kita gunakan nama ada 2 orang. Jadi kita letak contoh dia, kita letak nama Nasri dan Nabila. Ingat yang pertama frasa nama. Jadi ada 2 orang tadi, Nasri dan Nabila. Dia sedang buat apa? Okey, dalam petikan tadi frasa dia bagi apa? Menampalkan iklan. Jadi sedang menampalkan iklan.
Dengan siapa? Okey, dengan siapa? Dia dah ada kat depan ni Nasri dengan Nabila. Okey, di mana? Dia menampalkan iklan di mana? Cuba tengok gambar ni. Dekat mana dia tampal iklan? Ditampal pada papan iklan. Tengok ni ada banyak iklan yang ditampalkan. Tapi yang dua orang ni tampal iklan Haji Abdul Karim pemborong beras. Datuk dia ni, datuk dia ada syarikat beras. Jadi di mana kita letakkan pada papan iklan. Papan iklan. Contoh dia. Itu yang pertama. Okey, tengok pula frasa yang kedua. Mengambil pesanan. Siapa mengambil pesanan? Siapa ni? Atuk dia. Atuk dia ambil pesanan daripada siapa? Daripada pembeli. Ingat atuk dia ni ada kedai memborong beras. Atuk dia ni jual beras. Jadi ada orang nak beli. Jadi kat sini datuk. Mula-mula kita letak nama dia. Datuk. Ingat frasa nama. Yang pertama datuk. Kena letak frasa nama. Sama ada nama orang ataupun nama binatang. Datuk sedang buat apa? Frasa yang diberikan mengambil pesanan. Jadi datuk sedang mengambil pesanan dengan siapa, di mana, bagaimana, kenapa, keterangan. Kita nak gunakan apa? Dia ambil pesanan daripada siapa? Daripada pembeli. Ada orang nak membeli beras yang datuk jual. Jadi mengambil pesanan daripada pembeli. Contoh dia. Okey, boleh jelas tak cara membina ayat? Awak dah banyak dah bina ayat. Boleh. Ada sesiapa nak tanya soalan? Kita ada 4 minit je lagi. Boleh jelas? Okey, kita siapkan lagi 2. Frasa yang ketiga, mengira jumlah. Okey, mula-mula kita letak nama. Siapa yang mengira jumlah? Okey, kita letak nama Sarah. Sarah sedang buat apa? Tengok gambar. Sarah tengah buat apa? Sedang mengira jumlah. Jadi sini sedang mengira jumlah. Mengira jumlah apa? Kan datuk, tengok dia ada dalam store. Jadi ni mesti pekerja dia. Pekerja datuk. Datuk jual beras. Mesti ada pekerja. Nak kira apa? Nak kira stok beras. Ada banyak dekat dalam almari ni. Jadi kita gunakan sedang mengira jumlah stok beras. Stok beras. Okey, kita keterangan dia dengan siapa? Tak ada dengan siapa sebab dia seorang je. Jadi tak sesuai. Di mana? Dia sedang mengira jumlah di mana? Tengok ni, dia letak apa ni? Dalam bilik store. Ni bilik store. Dia dah tulis kat pintu ni. Jadi mengira beras di dalam bilik store. Okey, yang terakhir pula. Nombor 4. Nombor 4, dia sedang buat apa? Frasa dia menghantar beras. Okey, siapa yang menghantar beras? Ni kedai runcit alias. Kedai runcit alias ni maksudnya dia hantar beras kepada pembeli. Siapa yang membeli? Ni kedai runcit alias. Jadi mula-mula kita letak siapa? Frasa nama. Jadi mestilah pekerja dia kan? Pekerja datuk. Pekerja datuk sedang buat apa? Yang kedua, sedang menghantar beras. Menghantar beras di mana? Tengok keterangan dengan siapa? Di mana? Kenapa? Bagaimana? Dalam gambar tu dia menghantar beras kepada kedai runcit alias. Kepada pemilik kedai runcit alias. Okey, habis binaya. Setakat ni semua jelas tak nak membina ayat? Jelas. Jelas. Ada siapa nak tanya soalan? Kita ada 1 minit setengah lagi. Ada siapa nak tanya soalan? Boleh jelas? Faham? Tak ada? Okey, kalau tak ada soalan, buka buku aktiviti bahasa Melayu. Aktiviti kerja rumah muka surat 7, 8 dan 9. Muka surat 7. Ni muka surat 7.
Muka surat 8 dan juga muka surat 9. Itu kerja rumah untuk hari ini. Ingat kerja rumah muka surat berapa? 7, 8 dan 9. Ada 3 muka surat. Okey, nanti jangan lupa siapkan kerja rumah dan siap nanti hantar pada muallim untuk muallim cek. Okey, kita dah nak jadi. Itu je kelas kita untuk malam ini. Kita tutup kelas dengan baca doa selepas belajar. Sama-sama baca doa surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Nanti jumpa.